Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam kelas Cikgu Ridwan pada hari ini. So, hari ini cikgu nak berkongsi bahagian yang kedua, tutorial berkaitan dengan cahaya dan optik. Fizik KSSM tingkatan 4. So, tanpa buang masa, so kita pergi pada slide yang cikgu sediakan. So, di sini cikgu ada soalan yang dia dua bahasa ni. Tapi sekarang ni bahasa Melayu di atas lah. Ni cikgu recycle soalan ni. Okey, seorang murid telah menggunakan projector slide. Kita ada projector slide kat sini. Okey, murid biasa yang jumpa di sekolah. Cikgu nampak projektor lah yang cikgu gunakan tu. Okay, untuk menayangkan imej dari slide, apabila slide tersebut diletakkan berdekatan dengan kaunter, satu imej yang tajam terbentuk di skrin, seperti rajah 2.1. Maksudnya kita nampak jelas lah imej yang terbentuk di skrin. So, apabila slide tersebut diletakkan berjauhan dengan kaunter, satu imej yang tajam terbentuk di skrin seperti pada rajah 2.2. Okay. So, apa yang kita nampak dekat sini sebenarnya kedudukan yang paling penting adalah kedudukan skrin dengan kaunter. Itu yang paling penting, di mana kalau kamu nampak dekat soalan ni saja, dalam gambar rajah yang disediakan ni pada rajah 2.1, kedudukan kaunter dan juga kita nampak kedudukan slide juga berbezalah. Kaunter slide untuk rajah 2.1, kedudukan kaunter dengan slide untuk rajah 2.2 pun juga berbeza, manakala kedudukan imej dan juga kaunter untuk rajah 2.2 dan juga 2.1 juga berbeza. So, ada perbezaan jarak di situ. Itu yang paling penting lah, kamu dapat mentafsir gambar rajah yang diberi dalam setiap soalan dengan baik. Jadi kita pergi pada soalan. Okay, dalam soalan itu berkehendakkan kamu meneliti atau berdasarkan rajah 2.1 dan rajah 2.2. Okey, kita lihat soalan di sini. Yang pertama, tugasan kamu adalah kamu kena bandingkan jarak objek. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada jarak imej dan saiz imej yang terbentuk di skrin. Kemudian kita ada hubung kaitkan jarak objek dengan jarak imej dan jarak objek dengan saiz imej yang terbentuk di skrin. Jadi kat sini, kalau kita lihat dekat sini, kena baca betul-betul lah. Kita ada 5 soalan yang perlu kita jawab. Kita ada 5 soalan yang perlu kita jawab. 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi 5 markah lah. Jadi cikgu telah sediakan jawapan siap-siap untuk menjimatkan masa. Jadi kita lihat dekat sini, yang pertama bandingkan jarak objek. So, kita nampak dekat jawapan yang cikgu sediakan ni, jarak objek rajah 2.1 adalah lebih kecil daripada rajah 2.2. Okay, kita tengok jarak objek. Jarak objek 2.1 lebih kecil berbanding rajah 2.2. Kita lihat. Ya, kita tengok kat sini. Ni adalah jarak objek lah. Cikgu label kat sini. Ni U. Sini V lah. Sini U. Sini U1, sini U2. Okey. Ni jarak objek. Okey, betul lah. 2.1 lebih kecil sekiranya kita bandingkan dengan rajah 2.2. Okey, yang kemudian jarak imej. Jarak imej dalam rajah 2.2 adalah lebih jauh daripada rajah 2.1. Rajah, okey, kita tengok rajah imej untuk 2.2. 2.2 dia kata lebih jauh daripada 2.1. So, kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya apa yang kamu nampak dekat sini berbeza sebenarnya. Okay, jarak imej. Yang paling penting kita jarak imej ni kita kena faham. Mana kedudukan jarak imej ni. Saya tukar pen. Katakan sini, kita ambil sinilah. Ke tengah kaunter ni,
Ni V lah. Kita ambil kat sini. Sehingga hantar ni. Ini V2. Kalau kita nampak dekat sini, dalam jawapan yang cikgu cuba tulis ni, cikgu cakap jarak imej dalam rajah 2.2 lebih jauh. Kalau yang 2.1 ni betul lah, 2.1 ni lebih kecil. 2.1 lebih kecil kalau kita bandingkan dengan jarak objek pada rajah 2.2. Tapi untuk soalan yang berikutnya berkaitan dengan jarak imej, jarak imej yang terbentuk di skrin maksudnya, kalau panduan ni cakap jarak imej pada rajah 2.2 adalah lebih jauh berbanding dengan rajah 2.1. So, kalau kita dapati dekat sini kurang tepat sebenarnya. Apa yang kita dapati dekat sini sebenarnya adalah jarak objek, jarak imej bagi rajah 2.2 lebih kecil berbanding dengan rajah 2.1. Jadi kita betulkanlah. Kita betul kat sini. Kita potong jawapan ni. Kita letak dia lebih kecil. Lebih kecil. Ini cikgu betulkanlah. Lebih kecil juga. Kalau kita buat sebaliknya, jarak imej dalam rajah 2.1 lebih besar daripada rajah 2.2. Itu yang. Kemudian kita lihat dari segi saiz imej. Saiz imej dalam rajah 2.1 lebih besar daripada rajah 2.2. Kita lihat betul tak 2.1 lebih besar? Ya. Ini kita lihat. Yang paling penting pelajar dah tahulah. Ini adalah imej lah. Ini adalah imej, tapi ini adalah imej untuk 2.1. Ni untuk 2.2. Jadi betul kita dapat kat sini. Maka betul lah jawapan dekat sini. Saiz imej pada rajah 2.1 lebih besar daripada 2.2. Kita telah menjawab 3 soalan. Kemudian hubungan, relation. So tidak ada graf, kita kena jawab seperti hipotesis. So jarak objek dengan jarak imej, jarak objek dengan jarak imej, dan jarak objek dengan jarak imej yang terbentuk di skrin lah. Saya baca jarak objek dengan jarak imej, jarak objek dengan saiz imej. Sorry. Yang terbentuk di dalam di skrin. So yang pertama kita bandingkan jarak objek dengan jarak imej. Jarak objek dengan imej kita dapati semakin panjang jarak objek, semakin pendek jarak imej. Semakin panjang jarak objek, semakin pendek jarak imej. Kita tengok panjang objek, pendek imej. Ya betul. Semakin panjang jarak objek, semakin pendek jarak imej. Kita boleh lihat pada rajah 2.2. Kemudian semakin panjang jarak objek, semakin kecil saiz imej. Ya betul. Nampak juga pada rajah 2.2, semakin panjang jarak objek, semakin kecil saiz imej. Dan kita boleh jawab sebaliknya. Semakin pendek jarak objek, semakin besar jarak imej. Atau semakin pendek jarak objek, maka saiz imej adalah besar. Kita boleh buat dua lah. Dan sebaliknya. So sini cikgu buat catatan dekat sini. Kamu boleh jawab sebaliknya. Jawab penuh lah. Jangan buat macam cikgu ni. Ini untuk rujukan sahaja. Kamu boleh buat reverse proses. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya kamu lihat dekat sini. Ketika memandu kereta pada hari yang panas, syarat dekat sini cukup jelas. Pada hari yang panas, anda akan melihat logam maya. Ini yang kita akan nampak seperti ada lopak air. Lopak air di jalan raya. Jelaskan bagaimana logam maya terjadi. Sebelum kita jawab soalan ini yang membawa markah 4, suka cikgu untuk kamu rujuk pada gambar rajah yang cikgu sediakan ni.
Dalam gambar rajah ni kalau kamu nampak, okey, kita dapati kalau cikgu buatkan ini garisan normal, macam tak ada beza. Cikgu tukar warna hijau. Ini garisan normal lah. Yang terbentuk di antara udara panas yang kurang tumpat dengan udara sejuk yang lebih tumpat. So kalau kita lihat dekat sini, cahaya merambat ni, dia cahaya daripada awan ni, awan yang sejuk kita lihat. Kalau kita tengok dekat sini, di mana dia masuk ke dalam ruang yang makin rendah lah. Kalau cikgu buatkan catatan sebagai 1, 2, 3, 4, 5, maksudnya perambatan cahaya, alur cahaya ni, dia merambat daripada kawasan 1, 2, 3, 4 ni. Kalau kita bandingkan atau lihat pada garis normal yang cikgu cuba buat ni, kamu akan nampak ianya dipesongkan lah. Ianya dipesongkan semakin menjauhi garis normal. So kita tengok dekat sini dah akhirnya dapatlah dapat dipantulkan kepada mata lah. Itu pun kita faham cahaya yang masuk ke dalam mata itu yang kita kena faham. Dan maka terbentuklah imej awan ni yang kita panggil kejadian logamaya. Okey. Jadi apa yang berlaku dalam menjelaskan soalan 4 markah ini adalah yang pertama, kita terangkan lapisan udara pada permukaan jalan lebih panas. Itu kita faham. Kita pun rasa sebenarnya kalau kita berada di jalan raya dan kita akan rasa permukaan jalan raya lebih panas berbanding dengan di atas permukaan jalan raya, iaitu dalam ruang udara lah. Jadi itu yang paling penting lah. So apa yang berlaku kat sini Jadi ketumpatan udara berkurang pada permukaan jalan. So ada catatan dekat sini. Ada catatan. So sini 1 markah. Sini 1 markah lah. Okey. Ini yang paling penting. Kamu kena faham. Tu yang cikgu pernah cakap, bila murid boleh melukis, sudah pasti murid boleh menerangkan dengan baik. Kemahiran dalam menjawab soalan fizik, salah satunya kemahiran melukis lah. Di samping menghafal rumuh dan mendefinasi, menjadual dan mentafsir graf lah. Kemudian cahaya yang merambat dari kawasan yang berketumpatan tinggi ke kawasan yang berketumpatan rendah. Kalau kita nampak sini, kesan dia, kesan daripada cahaya yang merambat daripada kawasan berketumpatan tinggi ke kawasan berketumpatan rendah adalah apa yang berlaku adalah ini yang paling penting. Ini yang paling penting, iaitu cahaya terbias menjauhi normal, seperti yang cikgu cakap lagi lah. Cahaya ni dia akan terbias, kalau kita lihat pada garis normal, dia semakin menjauhi garis normal. Di mana sudut yang kita ukur daripada garis normal semakin besar lah. Semakin besar, dan sebaliknya berlaku apabila masuk ke kawasan mata lah. Dia akan menghampiri, kalau nampak dekat sini dia semakin hampir tu. Jadi ketika sudut melebihi sudut genting dalam pantulan penuh akan berlaku. So bila masuk dekat sini syarat untuk berlaku pantulan dalam penuh adalah dia mesti merambat daripada medium tumpat ke kurang tumpat. Jadi jelaslah syarat utama ni dari medium tumpat ke kurang tumpat lah. Jadi apabila pantulan dalam penuh berlaku, syarat pantulan dalam penuh berlaku, inilah apabila sudut tuju melebihi sudut gunting, maka pantulan penuh akan berlaku, dan kesannya kita dapatlah bayang-bayang awan pada permukaan jalan raya. Ini adalah panduan macam mana kita nak dapat markah dalam soalan inilah. 1 markah, 2 markah, 1, 2, 3, 4 dan akhirnya 5. Okey, ini adalah panduan menjawab soalan ini. Jadi lebih baik kamu sertakan gambar rajah lah, dan lengkap berlabels, dan mampu membantu kamu menjawab soalan dengan baik. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang cikgu sediakan. Okey, rajah 2.4 menunjukkan sebuah teleskop astronomi yang digunakan untuk melihat objek yang jauh di angkasa sebenarnya. Okey, dengan menggunakan 2 prisma dan sebuah teleskop,
Seperti dan Rajah 2.4, cuma kita tambah dekat sinilah. Apa bahan yang disediakan adalah 2 prisma. Cadangkan pengubahsuaian yang kamu perlu lakukan untuk membina sebuah binokular. Dalam bahasa mudahnya, kita cakap teropong lah. Teropong. Binokular ataupun teropong. Itu bahasa kamu lah. Bahasa yang sebenarnya kita panggil binokular. Okey. Dan kalau lihat pada Rajah 2.4 ni, teleskop ni pun kamu akan cakap teropong juga. Cuma beza kegunaannya objek di langit dan objek di bumi. Okey, soalan. Untuk melakukan pengubahsuaian ini, soalan yang pertama, lukis susunan prisma-prisma dalam prisma dan kanta tersebut. Dia suruh kamu lukis susunan prisma dan kanta lah untuk membentuk binokular. So kita lihat jawapan. Contoh jawapan ni adalah susunan prisma dan juga kanta di dalam alat yang kita panggil binokular lah. Okey, ini kita kena lukis yang ini. Murid kena lukis yang ini. Ini mudahlah. Okey, kedudukan ini kalau kamu lihat dari cikgu lukiskan Okey, ini adalah 2 prisma itu. Okey, yang ini adalah cahaya yang datang daripada kawasan yang kamu nak. Kemudian dipantulkan ke sini dan masuk ke kawasan. Dan akhirnya akan masuk ke dalam mata kamu. Ini kamu akan lihat objek lah yang kamu nak lihat. Yang ini mata kamu untuk melihat imej yang terhasil. Okey, inilah. Okey, susunan kanta. Ini adalah susunan kanta kamu, susunan prisma kamu, 2 prisma yang perlu disusun seperti ini. Okey. So yang paling penting adalah kanta objek di atas, kanta mata di bawah. Ni kedudukan dia lah. Ini dekat sini adalah kanta objek dan sini adalah kanta mata. Sebab kanta mata ni yang digunakan untuk melihat lah imej. Kanta objek ni untuk objek yang jauh. Ini untuk imej, untuk dilihat daripada mata. Kemudian ini adalah susunan prisma yang perlu kamu buatlah. Jadi sekiranya betul susunan dan lukisan bagaimana letaknya kanta objek dan kanta mata, maka kamu layaklah mendapat peruntukan markah di mana jumlah semua sekali adalah 10 sampai soalan 3 nanti 10. Tapi ini adalah panduan menjawab soalan yang pertama lah, susunan prisma dan juga kedudukan kanta mata dan juga kanta objek. Okey, soalan yang kedua, lukis gambar Rajah sinar untuk menerangkan bagaimana imej terbentuk. Okey, ini berdasarkan soalan yang gambar Rajah yang cikgu lukis tadi. Okey, terangannya adalah sinar dari objek ke prisma pertama dan terpantul 90 darjah. Inilah. Sini objek. Garis yang selari ni, sinaran dari objek ke prisma pertama. Ni prisma 1. Terpantul pada sudut 90 darjah. Ni. Sudut 90 darjah kat sini. Pada sudut 90 darjah. Itu yang pertama. Kemudian pantulan 10 darjah dalam prisma yang pertama. Pantulan sebanyak 90 darjah dalam prisma yang pertama. Ni. Pantulan dalam prisma yang kedua berkembar kat sini. Dan lukis satu lagi gambar Rajah sinar kat bawah ni lah. Di mana kat sini adalah kedudukan
mata. Maka kamu akan dapat markah lagi lah. So kat sini kalau ikutkan kita ada 4 markah. Kita ada 4 markah. Pada soalan yang kedua kita ada 4 markah pada soalan yang pertama. Kedudukan kanta sini. Kemudian kita ada kedudukan kanta mata dengan kanta apa tadi? Kanta mata dengan kanta objek. Kedudukannya betul, saling membawa satu markah dan satu markah lah. Dengan lukisan tadi satu markah dan susunannya betul satu markah. Okey, soalan yang ketiga, nyatakan dua kelebihan menggunakan binokular berbanding teleskop untuk memerhati objek jauh di permukaan bumi. So soalan ni kita cikgu dah bincang pada tutorial ni yang bahagian 1 lah. Kenapa teleskop tidak sesuai digunakan untuk melihat objek yang jauh di permukaan bumi. Itu soalan ni kita pusing. Nyatakan dua kelebihan menggunakan binokular berbanding teleskop. Ni kita soalan yang lebih kurang soalan berbeza sebenarnya. Tapi dalam soalan ni kita kena beri alasan kenapa binokular itu lebih baik berbanding teleskop untuk melihat objek yang jauh di bumi. Okey, so yang pertama adalah kita akan nampak dekat ni soalan yang pertama lebih pendek atau saiz binokular yang lebih kecil. Okey. Binokular ni senanglah sebenarnya, saiznya kecil berbanding dengan teleskop ni yang amat besar. Kemudian kelebihannya juga mudah dibawa dan menghasilkan imej yang tegak. Sebenarnya dalam teleskop ni imej terakhir dia sebenarnya songsang. Dalam teleskop ni cikgu buat catatan sikit. Imej akhir yang terbentuk pada kanta mata adalah songsang. Cuma kita tak nampak songsang sebab bila kita tengok bulan, dia bulat. Bulat. Bila kita nampak, kita tak nampak dia songsang sebab dia bulat. Tapi kalau kita tengok pokok, kita nampaklah daun tu di bawah, akarnya di atas. Sebab itulah antara kelemahan teleskop tidak boleh digunakan di bumi untuk melihat objek yang jauh, dan alat yang paling sesuai adalah binokular. Kenapa? Inilah senang dibawa disebabkan saiznya yang kecil dan akhir sekali dia menghasilkan imej yang tegak. Okey, soalan seterusnya yang cikgu sediakan hari ini. Darjah 3.1, darjah 3.2 ni menunjukkan satu sinar cahaya terbias apabila merambat melalui dua medium yang berbeza. Indeks biasan bagi medium A 1.33 dan indeks biasan medium B 1.5. So kalau kita tengok ni, mana kita tahu yang lebih baik indeks biasanya, kita nampak yang ni lah. Kita dapati dekat sini sinar yang dibiaskan tu menghampiri garis normal. Yang ini menjauhi garis normal. Kita tengok dekat sini lah. Lepas itu indeks biasanya berbeza-beza lah kita nampak. So apa yang kita nampak? Apabila dia menjauhi garis normal, indeks biasanya lebih kecil berbanding dengan sudut biasan yang menghampiri garis normal. Okey. Kita tengok soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan pembiasan? Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pembiasan dekat sini? Okey, kamu dah faham lah. Pembiasan ni yang pertama kamu kena faham. Cikgu buat sedikit gambar rajah. Okey, cikgu ada katakan dua medium. Sini udara. Sini medium katakan air. Di mana udara kurang tumpat jika kita bandingkan dengan air. Okey, ini garis normal. Cikgu buat satu gambar rajah sinar yang ni sudut mesti diukur dari garis normal lah. Theta 1. So apabila dia masuk medium yang lebih tumpat, sudah pasti dia akan menghampiri garis normal. So theta 2.
So, perbandingan sudut theta 1 lebih besar daripada theta yang kedua. Itu syarat dia lah. So, apakah yang dimaksudkan dengan pembiasan? Pembiasan adalah dekat sini, kalau kita cubalah nak jawab berdasarkan dengan gambar rajah yang cikgu beri itu, kita boleh buat dekat sini satu fenomena yang berlaku. Okey, apabila cahaya, fenomena yang berlaku. Saya menemui ini di web untuk dekat. Okey, apabila saya ulang satu fenomena yang berlaku apabila cahaya merambat dalam medium dengan ketumpatan dalam ketumpatan optik yang berbeza atau yang berlainan lah, yang berlainan. So, apa yang berlaku? Berlaku perubahan halaju, okey, dan juga arah. Okey, di mana kita dapat dekat sini seperti yang cikgu cakap tadi, yang paling penting dekat sini adalah fokus kepada halaju ni. Berlaku perubahan halaju dan juga arah. Kalau kita cahaya tu masuk dalam medium yang lebih tumpat, bermaksud halajunya berkurang dan arahnya akan menghampiri garis normal. Okey, ini yang dimaksudkan dengan pembiasan lah. Kamu boleh cakap juga apabila cahaya merambat dalam dua medium yang berbeza, okey, cahaya akan dibiaskan. Dibiaskan di mana akan berlaku perubahan halaju dan juga arah pun boleh jugalah. Ikut pemahaman kamu. Sebab tu cikgu kata faham itu lebih penting sebelum kamu menghafalnya lah. Kalau cara yang terakhir tak ada pilihan, kamu hafal lah. Okey, kemudian soalan yang berikutnya. Berdasarkan rajah 3.1 dan rajah 3.2, bandingkan indeks biasan. Ini yang pertama. Kita nak banding indeks biasan dan sudut biasan dan ketumpatan medium A dan medium B. So, ada satu, ada dua, ada tiga. Kemudian soalan yang berikutnya, hubung kaitkan indeks biasan dengan sudut biasan dan indeks biasan dengan nisbah sinus 7i ni bagi menghasilkan hukum fizik. So, hukum fizik tu apa dia? So, kita akan jawablah. Ini yang keempat. Dan ini yang kelima. Jadi, contoh jawapan yang cikgu sediakan dekat sini. Kamu lihat yang pertama, indeks biasan. Jangan buat simbol lah. Jangan buat simbol ni, cikgu contoh saja. Cikgu buat contoh. Ini cuma contoh untuk mudah. Jadi, kamu akan jawab indeks biasan A lebih kecil berbanding indeks biasan B. Jawapan penuh. Kemudian sudut biasan kita nampak yang ni. Sudut biasan di dalam ni, yang kedua ni ikut cahaya. Okey, sudut biasan dalam medium A lebih besar berbanding dengan sudut biasan dalam B. Ni kamu nampak sudut biasan. Cikgu tunjukkan sikitlah ni sudut biasan kat sini. Dan ketumpatan medium A kurang tumpat berbanding dengan medium B. So, apa hubungan tadi yang kamu nampak? Kaitan yang soalan keempat tadi. Semakin besar indeks biasan, semakin kecil sudut biasan. Okay, ini betul. Semakin besar indeks biasan. So, maksudnya satu ni 1.5 tadi. Okay, 1.5. Maka sudut biasan dia semakin kecil. Dan yang kedua, semakin besar indeks biasan, semakin besar kadar sin I per sin R. Betul So, bila kita indeks biasan ni, kita untuk mendapatkan nisbah, sebenarnya indeks biasan ni adalah nisbah. Yang contoh sin I bahagikan dengan sin R, dia akan memberi hubungan indeks biasan. Maksudnya dari segi formula yang kamu belajar, N sama dengan sin I per sin R. Ini yang dimaksudkan. Sin I per sin R ni adalah nisbah ni.
Nisbah apa yang akan membentuk indeks biasan. Okey, soalan yang ketiga, Raja menunjukkan sebuah projektor. Ni alat lama ni. Yang lama dah tak guna sekarang ni. Satu imej nyata dan songsang dibentuk oleh projektor di ceiling. Okey, dekat ceiling lah ni. Ataupun sini bukan ceiling saya rasa ni. Oh, dia kata ceiling. Okey, tak apalah, ikutlah. Kat ceiling ni. Ni ceiling, lupa. Ni screen, sini ceiling. Ni ceiling, ini screen. Okey, betul. Okey, soalan. Dengan bantuan Raja Sinar, tunjukkan bagaimana sinar yang bergerak dari lampu halogen dapat membentuk imej di ceiling. So, dia bermula dari bawah lah. Dia bermula dari bawah ni. Ni lampu halogen pergi kepada kanta cembung ini. Ni arah cahaya dia lah. Gambar rajah dia yang perlu kamu lukis. Ni panduan gambar rajah sinar itu. Yang pertama, markah pertama sinaran selari di antara kanta kondenser. Ni kanta kondenser lah. Ni sinar yang selari ni kita dapat satu markah kat sini. Satu markah diperoleh di sini. Kemudian markah kedua, kondenser lens. Dua sinaran daripada kanta kondenser yang menyentuh hujung objek kat sini. Ini yang markah yang kedua ni. Markah yang ketiga, dua sinaran yang keluar dari kanta cembung. Yang ni. Markah yang ketiga. Ni kanta cembung itu. Dan yang terakhir sekali, imej yang terbentuk di ceiling. Ni yang keempat. Ni panduan lah. Kamu lengkapkan gambar rajah yang diberi ni. Daripada cahaya ni di bawah ni. Daripada sini. Maksudnya kamu ada yang selari tadi. Kemudian dekat sini apa yang berlaku, dia cross lah seperti ni dia cross dekat sini. Kat kanta tu dia cross macam ni lah. Lebih kurang untuk menjawab soalan tadi. Okey, dapatlah 4 markah Okey, berikutnya pengubahsuaian. Soalan ni cikgu lupa nak beritahu. Soalan ni adalah soalan bahagian B. Soalan kertas 2 bahagian B. Menggunakan konsep fizik yang sesuai, cadang dan terangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keberskanan bagi menghasilkan imej yang terang dan jelas pada skrin P. Skrin ni lah. Pada skrin tadi. Ni. Pada skrin P. So, ini adalah aspek-aspek pengubahsuaian. Pertama, komponen yang boleh digunakan untuk menghasilkan imej pada skrin. Komponen yang boleh digunakan untuk menghasilkan imej pada skrin. Komponen untuk menghasilkan imej yang lebih terang. Kedudukan lampu halogen. Komponen untuk meningkatkan jangka hayat projektor. So, inilah jawapan yang cikgu sediakan. Dan jawapan ni kamu boleh recycle. Untuk soalan-soalan lain yang sekiranya kamu fikirkan sesuai. So, yang pertama adalah komponen yang boleh digunakan untuk menghasilkan imej pada skrin. So, kita lihat dekat sini. Cermin. Cermin yang dipasang. Cermin yang dipasang pada lengan yang boleh laras lah. So, apa penerangannya? Memantulkan cahaya kepada skrin tegak, membentulkan songsangan sisi dan menjadi tegak. Ini tujuan kenapa kita gunakan cermin. Kenapa kita gunakan cermin? Yang pertama, yang paling penting adalah kita nak mantulkan cahaya dan supaya imej songsang tu menjadi tegak. Kemudian gunakan cermin menumpu. Kita gunakan cermin menumpu. Tujuannya untuk memfokuskan cahaya. Kita gunakan tempatkan filamen atau mentol tadi pada pusat kelengkungan supaya cahaya keluar terus daripada lampu dan dipantulkan balik kepada lintasan yang sama. Okey, dan jawapan yang lain ni lah untuk mendapatkan imej yang lebih cerah juga. Sebab tu kita letak dia pada ni pusat kelengkungan pusat kelengkungan.
sokongan. Jadi kita dah ada markah berapa situ? Satu markah di sini, 2 markah, 3 markah, 4 markah, 5 dan 6 lah. So markah lain kita lihat kipas elektrik berfungsi. Ni yang paling penting. Untuk menjamin ketahanan, kita gunakan kipas semasa dan selepas dihidupkan. Itu markah yang ketujuh. Supaya apa? Supaya alat ini disejukkan. Dapat disejukkanlah. 8. Dan yang ke-9, gunakan penapis haba untuk apa? Menyerap haba yang berlebihan ke transparansi. So markah yang ke-10. Jadi inilah panduan jawapan. Yang paling penting bukanlah soalan sebenarnya. Yang penting adalah cara menjawab, dan jawapan yang diberikan ni kita lihat adakah ianya boleh di recycle untuk soalan-soalan yang lain. Jadi sekian saja kelas cikgu pada hari ini. Sekian saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.